Tapi tu awak tak belajar pun. Awak belajar time asasi nanti. Tapi bagus lah korang. Rajinnya. Bagus. Inilah engineer yang kita mahukan. Jumpa random kat TikTok. Oh, ya ke? Oh, Taha, TikTok ada, Instagram tak ada. Oh. Okay. So, kita start Luqman. Doa weh Luqman. Luqman Syamsul Muzli. Boleh cikgu? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, thank you Luqman. Okay, so hari ni kita nak habiskan sikit lagi untuk kita punya bab 3 at maths. So kita tengok sekejap share screen. Awak sebenarnya okey ke kalau gap 40 minit ataupun kurangkan gap jadi gap 20 minit je? Mana lagi awak okey? Ke tak ada gap langsung? Cepat lah cikgu nak buat survey ni. Mana-mana okey. Oh, mana-mana okey. Senang lah bela Taha ni. Alah. Untung lah mak buat Taha nanti senang bela dia. Okey. Hari tu kita dah belajar cara untuk kita cari kita punya persamaan. Kalau kita ada persamaan yang linear dengan persamaan kuadratik, kita boleh cari yang pertama guna kaedah penggantian boleh. Okey, seterusnya kita guna kaedah kita punya penghapusan pun boleh. Lepas tu kalau kita punya nilai X tu perpuluhan, so awak kena masukkan guna formula sebab kita tak boleh terus dia tekan kalkulator tu dapat, tak boleh Kalau nombor tu perpuluhan, nombor tu tak bulat, so awak kena guna formula negatif B plus minus B square minus 4AC over 2A. Okay, next kita punya cara yang ketiga, kita gunakan graf. Okay, macam mana nak wakilkan graf? Okay, cerita dia macam ni. Okay. Pertama kita ada satu persamaan yang linear, lagi satu persamaan kuadratik. Okay, ni persamaan linear, ni kuadratik. Okay. Sebelum ni kalau kita nak guna kaedah gantian ke penghapusan, kita ganti ataupun buat lagi satu persamaan. Okay. Tapi kalau kita guna graf, okay, tak perlu buat persamaan lain, kita guna sahaja persamaan yang dibagi. Okay. Awak gantikan nilai X tu dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kenapa guna 0, 1, 2, 3, 4, 5? Okay, nombor-nombor ni nanti senang kita nak plot dalam graf. So kalau 0 tu memang dah fix dekat kertas graf 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita guna nombor 3, 6, 9, nombor tu nanti awak punya skala tu tak cantik sebab dia jadi 3. So kalau kita memang guna 0, skala 1 pada 2 cm, so nanti nombor tu cantik lah. So gunalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, awak gantikan X ni dengan 0. So masukkan. Okay, ini untuk persamaan yang pertama, yang persamaan linear. 2X tambah Y sama dengan 4. So ambil 2X tambah Y sama dengan 4 ni, kita jadikan dia Y. So 2X tambah Y sama dengan 4. So kita nak jadikan Y sahaja. So kita pindahkan apa? Kita pindahkan X kita. Y stay. So 2X ni pindah ke sebelah kanan, jadi apa? Minus. Tolak. So 4 tolak 2X. Okay. So nak cari Y macam mana? Okay, gantikan 0. 0 ni kita masuk dalam X tu. So Y sama dengan 4 tolak 2 darab 0 berapa? 2 darab 0 0. So 0 ambil lah kan? So tinggallah 4. Sebab tu kita dapat Y tu 4. Okay, buat seterusnya pula. Gantikan pula 1. Y sama dengan 4 tolak 2 darab 1. So 4 tolak 2 dapat 2. So 2 lah.
Okey, sampai 5. Kena ada kertas graf tau. Kalau tak ada kertas graf tak boleh lah. Okey, so awak cari sampai 5, awak dah ada dapat kosong, negatif 2, negatif 4, negatif 6. So barulah awak plot dalam kertas graf awak. So cikgu tunjukkan ni kertas graf Okay, ada kertas graf awak. Mula awak plot dulu yang garis lurus tu. Awak tengok yang garisan graf garisan lurus dulu tau. Yang ni dulu. Yang straight ni. Jangan tengok yang bawah tu yang melengkung tu So plot kita, so tadi kita ada X kosong, Y 4, so kat sini lah. Okay, besarkan sikit lah graf ni macam kecil je. Okay, lepas tu X1, mana X1, Y kita ni, okay, X1, satu kat mana? Satu dekat sini. Y kita 2, so kat sini lah. Okay, lepas tu X2, Y kita 2, plot sampailah habis. X5, Y negatif 6. Okay. Okay, tak habis lagi Okay. Lepas tu kan kita ada lagi satu persamaan. Persamaan yang kuadratik tu. Kita buat pula persamaan yang kuadratik tu. Yang ni cikgu padam Okay. Sama juga kita nak cari Y juga. So kalau kaedah graf ni senang lah, awak tak payah nak ganti, nak hapuskan, masuk je graf. Tapi kalau soalan awak tak suruh buat graf, tak bolehlah buat graf. Okay. So kita ambil pula Y square tolak 4X ni. Sama juga kita jadikan Y sahaja. So Y stay, so Y kuasa 2 sama dengan 4X. Negatif, pindah sebelah kanan jadi positif. So lepas tu kita ni Y square. Kita nak Y sahaja. So jadikan Y sahaja sama dengan punca kuasa 4X. Okay, boleh? Okay, sama juga kita gantikan nilai X kita kosong. So Y sama dengan punca kuasa 4 darab kosong dapat berapa? Kosong. Dapat kosong. Okay. Lagi satu, jangan lupa bila kita punca kuasa, kita ada nilai positif dan negatif. Okay, so kita masukkan pula Y sama dengan 4 darab 1. Kita dapat berapa? 4 darab 1, 4. So punca kuasa 4 adalah 2. Okay, tapi kita kena ingat bila kita punca kuasa, kita ada nilai positif dan negatif. Sebab tu ada dua ni, positif dan negatif. Dan kalau awak tengok graf, okay, tadi kita ada X kosong, Y kosong. Okay, sinilah. Okay, lepas tu X1, Y 2 dan negatif 2. Sebab tu dia ada dua part. Sebab itulah kalau graf persamaan kuadratik, kita ada bentuk macam ni. Sebab kita ada nilai positif dan negatif. Sebab tu gambar kita macam ni. Boleh faham? Faham. Okay, so kalau boleh faham, macam tu je lah. Dia tak susah pun lah. Boleh ke semua? Cikgu nak pergi latihan terus sebenarnya. Sama juga yang nombor 2 tu. Masukkanlah Y tu gantikan dengan X2. Y sama dengan punca kuasa 4 darab 2. So 4 darab 2, 8. Okay, punca kuasa 8 kita dapat 2.8 something lah, berapa tak? Tapi ada positif dan negatif. So kena plot atas dan bawah. Negatif, positif. Okay. So kita nak buat latihan. So latihannya adalah ini. So inilah contoh soalan awak yang akan keluar. Kalau cikgu nak tanya pun exam final macam ni lah. Dia bagi cerita, dia bagi masalah, awak buat. Okay. So soalan kita adalah sebuah kilang pembungkusan makanan ingin membungkus dodol dalam sebuah bekas yang berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 sama seperti dalam rajah. Okay. Diberi jumlah panjang sisi prisma tegak. So bila cakap jumlah panjang sisi, maknanya panjang sini, panjang tepi ni, panjang sini, panjang sini, 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 lepas tu yang belakang tu, lepas tu yang depan ni dan yang belakang ni.
Tu maksud panjang sisi. Maknanya setiap sisi lah. Okey. Adalah 133 cm. Okey. Lepas tu dia cakap ED sama dengan BC. ED, sekejap Lepas tu ED, panjang sini. Tepi ni ED sama dengan BC. 25 cm. Yang tu dia dah bagi. Okey. Adakah seketul dodol dengan isi padu 600 cm padu dapat dibungkus dalam bekas tersebut? Okey. So kita tengok. Nak buat macam mana ni? Pertama sekali nak kena buat apa? Dia ada bagi kita persamaan tak? Keluarkan persamaan. Kita kena keluarkan persamaan sendiri. Okey, so yang pertama sekali dia dah bagi maklumat yang dia dah bagi hanyalah panjang jumlah panjang semua sekali 133 cm. Okey, panjang ED dengan BC 25 cm. Okey. Kalau cikgu buat macam ni, cikgu tulis dulu kat awak tau. Nanti cikgu terangkan kenapa macam tu ni tak payah lagi lah. Okay. So, yang pertama sekali kita ada kita gantikan nilai dengan sorry x square tambah y square. Okay dah. Okay. Kita hanya ada panjang yang ni 25 cm. Okay. Lepas tu kita tak ada nilai yang berapa sebenar dia. So kita gantikan x ke y ke A ke B ke. So kita ganti dengan x lah. Okay. So x square kita akan gantikan kat sini x. Yang ni x tau. Kita labelkan sini x. Yang tinggi ni kita labelkan sebagai y. Okay. Sama dengan 25 square. Yang ni kan formula apa sebenarnya? Cikgu nak tanya yang x square tambah y square sama dengan 25 square. Siapa ingat ni formula apa? Pythagoras theorem. Pandai. Alhamdulillah ingat So nampak tak? Bila garisan yang paling panjang, maknanya kita ada formula A square tambah B square sama dengan C square. So dia dah ada panjang yang ni 25. So untuk tahu panjang x, maknanya x square. Okay, tambah y ni y square. Sebab tu kita dapat persamaan yang pertama, x square tambah y square sama dengan 25 square. Boleh faham persamaan yang pertama? Okay. So next, macam mana pula persamaan yang kedua ni? Okay, persamaan yang kedua dia bagi kita panjang semua sisi 133 kan? Maknanya panjang x ni, x ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Sebab itulah dapat 5x ni. Daripada situlah 5x tu. Okay, lepas tu kita ada panjang y. Y ni ada belah sini dengan yang belah sana tu. Sebab tu kita ada 2y. Okay, 50 ni daripada mana pula dia datang? 25 tambah 25. Betul, 50 ni yang dekat sini, yang BC ni. BC ni tambah dengan ED ni. Dapat 50, 25 tambah 25 dapat 50 sama dengan berapa? 133. So inilah persamaan yang kedua. Boleh dapat? Macam mana dapat persamaan kedua tu? Faham. Okey. So, yang ni boleh selesaikan dulu tak? Kiranya 50 ni pindahkan sebelah sana jadi tolak 133 tolak 50. Yang ni 5x tambah 2y. Okey, 133 tolak 50 dapat berapa? Calculator? 83.
83. Okey. So kalau macam ni dah senang sikit lah kita nak buat persamaan kan. Okey. So nak buat persamaan macam mana? Kita nak buat macam mana? Okey, kita nak gantikan kalau mana. Okey. Kita ambil yang persamaan yang kira ni yang ni kita dah jadi ketiga lah kita dah tolak kan. Buat dia jadi ketiga lah. Okey. So ni 5x tambah 2y. Okey. So persamaan yang ketiga ni kita nak ganti dalam persamaan yang pertama sebab kalau kita nak ubah yang persamaan pertama tu ada kuasa 2 kuasa 2. Jadi nanti jalan kira awak akan ada punca kuasa tambah tolak. Jadi macam takut awak careless ke. So kita ambil yang paling mudah untuk kita selesaikan. So kita ambil yang persamaan ketiga ni. Okay, kita jadikan Y. Kenapa tak nak ambil X? Malah lah nak ingat-ingat X tak suka. So 2Y sama dengan 83 tolak 5X. 5X ni pindahkan sebelah sana jadi negatif, jadi tolak Okay, so kita nak Y sahaja. So nak Y sahaja nak buat apa? Bahagi 2Y sama dengan 83 tolak 5X per 2. Okay. Cikgu tak payah bahagikan ke? Tak payah buat jadi perpuluhan ke? Kita biar je dia macam ni. Maknanya kita buat dia 83 per 2 tolak 5X per 2. Boleh tolak tak? 83 per 2 tolak 5X per 2. Boleh tolak? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sama. Tak sama. Sini ada X. Sini tak ada X. Mana boleh tolak. So biar dia macam tu. So Y yang ni kita masukkan. So ni kita jadi persamaan yang keempat lah. Banyak betul lah cikgu ubah kan. Lantak je ikut awak lah. Yang penting jawapan betul. Okay. So persamaan yang keempat. Substitute into persamaan yang pertama. Tak boleh lah awak ubah yang keempat ni awak masuk kedua. Kedua tu sama yang keempat ni. So kenalah masuk yang pertama. So X square tambah Y square kita yang ni lah. 83 per 2 tolak 5X per 2 tambah 83 per 2 tolak 5X per 2 kuasa 2 jangan lupa sama dengan 25 kuasa 2 ni terus tukar dalam nombor bulat biasa. So 25 kuasa 2 dapat 625. Boleh sampai sini? Boleh. Boleh. Okey. So kalau boleh pada masa ni cikgu nak muatkan satu page ni je. Sebabnya nanti senang lah nak tengok kan. Kalau macam page seterusnya macam susah pula. So bila nampak 83 per 2 tolak 5X per 2 kuasa 2 ni, yang kuasa 2 ni sebenarnya apa? Kita kena buat apa? Kita kena kembang. Maknanya ada berapa kurungan tu? Ada 2 kurungan. Maknanya dia macam ni. X square tambah so 83 per 2 tolak 5X per 2 darabkan dengan 83 per 2 tolak 5X per 2. Okay, awak rasa macam complicated sebab dia pecahan-pecahan. Sebenarnya darab je macam biasa, kembang macam biasa. Macam awak jumpa X tolak 2 darab X tolak 2. Macam ni senang kan? Selalu nampak kan? Kalau admaths tak nak tak main yang macam tu. So admaths kita bagi yang advance sikit. So sama dengan 625. Boleh sampai sini? Boleh. Okay, so kita kembangkan dia. Okay, so 83 per 2 darab 83 per 2. 83 per 2 darab 5X per 2. Kembang macam biasa. Okay, so ni X square. Okay, tambah. Buat kurungan dulu pun tak ada masalah sebab takut ada salah kan. Careless, negatif, positif. Biar dia dalam kurungan. So 83 per 2 darab 83 per 2 dapat berapa? Dapat berapa? 83 dan 83. 6889. Betul tak?
6889 per 4. Okay, thank you. Okay, lepas tu 83 per 2 darab pula dengan 5 per 2. Tak berapa? Cikgu baru buat. Nak dapat apa? 415 per 4. Okey, tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Sebab sini positif. Jumpa negatif, jadi tolak. Tolak 415 per 4. Ada X tak? Ada. Ada 415X per 4 Asal dia punya negatif ni macam dekat sangat. Okay, so tolak Okay, lepas tu darab pula. Negatif 5 per X per 2 darab 83 per 2. Samalah kan? Negatif 415 per 4X. Okay. Lepas tu negatif 5X per 2 darab negatif 5X per 2. 25 per 4. 25 per 4. Positif ke negatif? Positif. Positif. Sebab negatif jumpa negatif jadi positif. Positif apa? 25 22 pula. (25 per 4 X). Kuasa berapa? Kuasa 2. Sini ada X kan? So X dengan X ni kuasa 2. Okey. Catat sampai itu okey tak? Okey. Ya, boleh. Ya Kak Ija, kenapa? Ada Ustaz Razak? Tak ada dah? Tak ada siapa-siapa? Serius lah? Tak tahu. Masuk je lah. Tak, tadi ada Ustaz Razak. Tu yang sebab kelas kat sini. Sebab kan nanti masuk kan suara Ustaz Razak dalam ni. Hantar. Jangan macam-macam. Okey. Cikgu tak. Dia off mic. Lantak lah. Okey. So 25. Ni biarlah kan. Okey, sama dengan 625. Okey. Sampai sini okey tak? Okey. Okey. So kita selesai. Kita boleh selesaikan. Okay, awak nampak dekat sini yang 415X per 4 ni dengan yang ni kita boleh tolak tak? Boleh. Boleh. Okey, so kita ada X square. Kenapa warna hijau ni? Tak nampak. Okay. Kita ada warna merah sikit lah. Okay. X square. Okay, tambahkan dengan so negatif jumpa negatif jadi tolak. Bukan tolak lah. Hutang jumpa hutang hutang lah, bertambah hutang awak. So negatif 415 tolak 415 jadi berapa? Negatif 830. Okay, negatif 830. Cikgu buka kurungan dah Okay, so ada 6889 per 4 tolak 830 per 4X tambah 25 per 4X kuasa 2 sama dengan 625. Okey. So ni X square dengan X square ni boleh tambah tak? Boleh tak? Cikgu. Ya saya. Kenapa yang saya tambah 415 per 4 tu dapat 415 per 2? Kita punya pembawah dah sama, so tambah je macam biasa. Tekan dalam 415 per 4. Bukan tambah. Sekejap. Tolak. Sekejap, cikgu tekan kalkulator tau. Sebab cikgu ni kira je sebenarnya. Tapi kita kan dah sama pembawah, so terus je tambah. Tolakkan ke apa. Oh. Okay, cikgu faham kenapa punya kalkulator bagi macam tu. Tapi kita punya
Tak, nanti sama je juga. Sebab ni kan 830 per 4. Kalau awak pemudahkan jadi tak 830 per 4 bahagi 2. Yang ni pun bahagi 2. Dapat berapa? 830 bahagi 2 dapat tak 415? Dapat. Per 2. Dapat tak? Dapat kan? Dapat. Sebab kalkulator dah terus selesaikan. Kalau macam ni, cikgu nak biarkan dia sama pembawah semua 4. So nanti darab je 4 terus. Darab kiri kanan tu. Kalau dia 2 kat sini, 415 per 2, nanti kita nak kena jadikan dia darab 2 juga untuk dia sama kat 4. Faham tak kenapa cikgu tak jadikan dia 415 per 2? So nanti cikgu nak 4 ni darabkan 4x square, 4 ni darab 625. So hilanglah semua 4 tu. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Okey. So 4 ni kan bawah ni semua 4 kan? Okay, so sama semua pembawah. So kalau kita nak hilangkan, kita darabkan semua dengan 4. So nanti yang 4 ni akan jadi 4x square. Tak payah padam mapping ni, cikgu dari bawah ni tau. So 4x square, okay, tambah 6889 tolak 830x tambah 25x square sama dengan 625. Okay, boleh? 625 ni pun kena darab juga 4. 625 darab 4 berapa? Sorry, 2,500. Okay. 2,500. Okay, 2,500 ni boleh masuk dalam tak? Jadi tolak. So 4x square. Yang ni kan, kita tambah dah terus 4x square tambah 25 ni terus jadi 29. Banyak-banyak sangat jalan kira kan, pening pula awak Okay. So 29x square. Okay. Tolak 830x. Lepas tu 6889 tolak 2500. 4389, betul tak? Betul. Okay. Tambah 4389 sama dengan berapa? Kosong. Okay, cuba awak tekan calculator. Awak dapat tak nilai X yang cantik? Mod equation macam biasa. Masukkan A awak 29. Masukkan B awak negatif 830. C awak 4389. 4389. Satu cantik, satu tak cantik. Satu nombor cantik, satu nombor tak cantik. Tapi cantik tak satu tu? So kita tak payahlah buat guna formula. Dia kalau dua-dua case yang nombor tu tak cantik, barulah kita buat dalam formula. Lagi satu, kalau awak tengok, nombor yang tak cantik dia bagi tu pecahan yang fix. Dia tak ada cert. Dia tak ada punca kuasa. So maknanya kita ambil dia lah. Dia nombor yang okey lah, maknanya dia bukan cert. Kalau dia ada cert punca kuasa, macam yang selama ni awak pernah jumpa kan, yang macam 3 punca kuasa 3 per dengan I lah, per dengan 4, 7 lah. So tu nombor yang tak cantik lah. Tu nombor tu kita kena buat formula. So kita dah ada nilai X kita yang pertama apa? X yang pertama untuk pecahan kita ada 6, 2, 7. Ambil pecahan tau, jangan tukar dia jadi perpuluhan sebab pecahan cikgu selalu cakap nombor tu tepat. Kalau perpuluhan kita dah bundar. So X yang kedua kita 7. Okey. Sampai sini okey tak? Cikgu, Ya saya. kan 83 per 2 kali 83 per 2 dapat 6889 cikgu. Betul. Kan kena tambah 1 sebab 1722 dengan 1/4. Jadi 1722 kali 4 tambah 1. Sekejap. Kalkulator bagi jawapan apa? 1722 1/4. 1722 tu nombor tepi dia. Sekejap. Janganlah laju-laju. Numbers. 17
1722. 22 lagi 1/4. 1/4. Ha. 4 darab 1722 tambah 1. Dapat 6890. Baik. Sebab 1/4 kau kena tambah 1 darab tambah. Sekejap. 1722 darab 4. 6889 lah. Lepas tu kau kena tambah 1 ke? 4 darab 1722 berapa? Tekan dulu. 4 darab 1722. $6888 kan? Betul tak? Betul tak? Betul ke? Salah. Tambah 1 dapat tak 6889? Dapat Ego. Okey. Ada lagi tak masalah-masalah yang lain? Benda boleh bincang. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. So dah dapat X, kita buat apa? Cari Y. Cari Y. Masuklah dalam Y. Okey, nak senang. Tak adalah nak senang kan. Mana-mana pun boleh. Awak nak masuk dalam 1 boleh, nak masuk dalam 3 pun boleh, nak masuk dalam 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey, awak nak masuk dalam mana? Nak masuk 1 ke 2? 1. Belah sini cikgu padam boleh tak? Yang bahagian kat sini. Boleh tak? Boleh. Boleh. So kita ambil, kita ambil X yang pertama kita, X1 kita adalah 627 per 29. Kita nak masuk dalam 1. So 1 kita tadi X square tambah Y square sama dengan 25 square. 25 square ni kita tukar terus 625 Okay. 625. Okay, so X square dah ada dah. So 627 per 29 square tambah Y square sama dengan 625. So selesaikan dulu 627 per 29 square dapat berapa? Dapat berapa? Sama tak jawapan ni? Dapat tak berapa? $467.454 kan? Betul. Dapat? Okay. Betul. Y square sama dengan 625. Tolak terus sebab ni kan positif kan? So 467.454. Okay. 625 tolakkan dengan answer. Kenapa kita tak sabar. Memanglah kita boleh dapat jawapan Y tu kalau kita guna persamaan yang ada kuasa 2 ni. Tapi ingat tak kalau kita guna kuasa 2, kita kena buat apa? Kita ada punca kuasa kan? Nanti kita ada positif negatif kan? So boleh ke panjang negatif? Boleh ke? Boleh. Tak boleh. Mana ada panjang negatif? Tak boleh. So kita kena masuk yang kedua juga. Persamaan yang kedua ataupun ketiga. Sebab kalau kita guna persamaan yang pertama, kita ada kuasa 2. Kuasa 2 dia akan bagi kita positif dan negatif. Okey, so kita padam balik Okay, so kita masuk dalam yang kedua. So kedua tadi kita adalah, kita ambil yang tu 5x. 5x tambah 2y sama dengan 83. Yang dah tolak 133 tolak 50 tu dapat 83. Okay, so baru kita masukkan.
So 5, X kita 627 per 29 tambah 2Y sama dengan 83. So 627 per 29 darab 5 dulu. 627 per 29 darab 5 dapat 108.103. Betul tak? Betul. So 108 tu pindahkan ke sebelah kanan jadi tolak. So 83 tolak 108.103 4 titik puluhan Okey. Dapat berapa? Minus 25. Okey, negatif 25.1034. Okey, kita nak Y sahaja. So bahagi dengan 2. So dapat negatif 12.5517. Okey. So awak tengok kat sini nilai awak negatif. So kita nak tak nilai ni, Y yang ni? Dia tak nak lah. Kiranya kita tak boleh ambil. Nombor ni tak valid. So kita try pula ambil yang 7 ni. So masukkan 7 pula. Cikgu padam bawah ni So masukkan pula nilai yang kedua X2 sama dengan 7. Kita masukkan dalam persamaan kedua. So 5 darab 7 tambah 2Y sama dengan 83. So 5 darab 7 35. So 83 tolak 35 pindah jadi negatif So 2Y sama dengan 83 tolak 35 48. Okey, kita nak Y sahaja. Bahagi 2. So 48 bahagi 2 dapat 24. Okey, ni nombor ni positif tak? Positif. Positif. So bila positif maknanya kita ambil nilai yang mana? Maknanya nilai yang paling valid sekali untuk X dan Y dalam gambar rajah awak adalah X sama dengan 7, Y sama dengan 24. Okey. Tapi dah habis belum soalan kita ni? Kita dah jawab habis belum? Belum. Sebab dia tanya kita, adakah seketul dodol dengan isi padu 600 cm padu dapat dibungkus dalam bekas tersebut? So maknanya kita kena cari isi padu bekas yang dia dah bagi ni. Lepas tu tengok, muat tak nak masukkan 600 cm padu dodol. Okey, so apa formula prisma tegak? Isi padu prisma tegak? Ada yang Google ke, yang hafal ke? Cikgu pun tak hafal pun. So formula ni dia bagi kat depan, so awak tengok kat depan nanti. So cikgu nak padam yang part sini, boleh? Boleh. Okey. So formula isi padu prisma tegak adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. Tapak tinggi sama je TT okey. So kita masukkan dalam formula. So 1/2 darab tapak kita 7. Darab 24. So dapat berapa? Tak, cikgu. Bukan isi padu tambah dak lebar dak tinggi. Sorry. Apa formula cikgu bagi kat awak ni? Okey. Formula isi padu prisma tegak. Sorry. 1/2 darab 7 darab 24 darab jap. Google jap lah. Apa formula cikgu bagi kat awak ni? Apa dia? Formula prisma tegak. Sorry. Formula prisma tegak.
Cikgu tak ingat tau formula. Yang pernah tanya cikgu lah formula-formula ni. Prisma tegak 1/2 darab 7 darab 24 darab X. Okey. Kejap. Kenapa cikgu macam salah ni? Sabar. Dia dapat dah X 7, Y 24. Dah. Lepas tu, apa yang cikgu salah ni? Tapak Kita cari dapat sama ni. 7 darab 7 lah kan? Betul tak? Betul. Kan? Tapak ni segi 4 sama je. Okey. So 7 darab 7 darab 24. Betul? Betul. Okey. So ni dapat berapa? 2 darab 7 darab 7 darab 24. Okey, dapat 588. Okey. Asal buku teks tak tulis X ni 7 kan? Okey dah. So kita dapat isi padu dia 588. Sekarang ni isi padu dodol tu 600. Boleh masuk tak? Boleh. Boleh. Sebab tak muat kan. Pada padat kan nanti kan keluar dodol awak tu. So cakaplah hands. So cikgu pun bahasa Inggeris. So a piece of dodol 600 cm padu cannot be packed. Okay, buatlah. Hands cannot be packed. Sebab isi padu bekas 588. Buatlah ayat dia. Okay, because the container only 588 cm cube. Okay. Kita siap. Sebab tu macam tegak lagi. Tapi betul tau, cikgu kan tak pernah hafal formula. Sebab formula dia bagi. Sebab apa nak hafal? Apa kita nak kena hafal benda yang dia dah bagi? Tapi kalau selalunya yang bijak ni memang hafal lah. Bagus lah. Bagus. Cikgu. Okey ke? Yang baru masuk, Musyrif, okey ke? Dia macam okey tak tu? Okey Musyrif? Okey. Tak ada apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, boleh habis kelas. So habis tau sebenarnya yang awak kena tahu dalam bab 3 ni. So first kali awak kena tahu kalau ada 3 sistem persamaan, awak boleh guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. So awak kena masukkan, awak gantikan, hapuskan. Kalau nak hapuskan macam mana? So tengok yang mana kita boleh hapuskan. Kalau ada 2, so kalau yang persamaan tu ada 1 je, kita darab 2. Kalau persamaan tu ada 3, kita darab 3 untuk kita hapuskan salah satu unknown, X atau Y atau Z. Kalau penggantian, kita jadikan satu term, maknanya Y sama dengan apa, X sama dengan apa, Z sama dengan apa. Okay, kalau guna cara graf, so gantikan X awak tu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan masukkanlah dapatkan Y berapa. Lepas tu soalan dia takkan bagi persamaan terus direct. Macam kita yang tadi kan, kita kena buat persamaan sendiri. So awak bayangkan kalau awak tak boleh nak imagine yang dia adalah Pythagoras theorem. So macam mana nak buat, macam itulah. Tapi awak jangan risau, kita akan buat lagi soalan dan nanti awak akan okey lah. Sebab ni kan first time awak jumpa. Okay, awak jangan give up. Jadi saya cakap jangan give up. Math ni tak boleh give up, puja. Okay, lagi kalau cikgu pun ajar awak pun ada kadang-kadang salah-salah juga kan. Samalah manusia biasa, penuh dengan kekurangan dan keluhan. Tapi dah sebab ada awak tau, nampak kat mana salah apa semua. Kita belajar sama-sama. Cikgu pun tak ada terror sangat pun math, biasa-biasa je. Tak pandai sangat pun. Okay. Ada apa? Tak ada apa nak tanya? Senang ke? Senang, bagus lah. Tak tahu macam mana nak tanya. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita habis dekat sini boleh? Boleh. Okay. So thank you kelas. Jumpa hari Khamis. Kelas math. Ni
yang baru masuk kan, yang musyrif tu kan, cikgu ajar awak math and math fizik. So memang seminggu tu 4 kali jumpa cikgu, sampai bosan lah, sampai muntah lah jumpa cikgu. Sama-sama dia orang pun orang dah bosan lah jumpa cikgu. Okay, so nak buat macam mana, cikgu je yang kena ajar awak kan. Tapi cikgu okey je ajar awak, senang je nak ajar awak ni. Senang lah nak dibela, dijaga kan. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa hari Khamis. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Okay, thank you semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.